Kita tidak hanya menetapkan mereka yang di bawah garis kemiskinan ini, tetapi juga kepada golongan B40 dan juga ada juga yang di M40 yang terjejas akibat waktu COVID ini, terutamanya mereka yang berpendapatan harian, ya, dan mereka yang hilang punca pendapatan ataupun pekerjaan. Jadi kita lihat ada ramai yang terjejas. Dan inilah antara yang telah kementerian jalankan, bukan saja membantu menyalurkan peruntukan yang kita dapat daripada Kementerian Kewangan ataupun tabung COVID-19, tapi pihak kementerian juga membantu sebagai penyelaras kepada sumbangan-sumbangan daripada NGO khusus kepada mereka yang terjejas inilah. Jadi kalau ikutkan untuk bantuan daripada kerajaan COVID, kita dah salurkan hampir kepada 450,000 orang penerima yang memberi manfaat kepada 1.8 juta, sebab kita bagi kepada keluarga, ya, penduduk Malaysia. Dan untuk NGO kita pun terima hampir lebih daripada 20 juta yang disalurkan melalui JKM, dan itu juga telah kita beri manfaatkan hampir kepada 430,000 orang penerima. Dan penjana ini antara lainnya dia mempunyai 3 matlamat. Pertama, kita nak memperkasakan rakyat. Kedua, kita nak merancakkan balik ekonomi, dan yang ketiganya kita nak merangsang ekonomi. Jadi di bawah penjana ini, alhamdulillah, kumpulan sasaran di bawah kementerian juga tidak dilupakan. Terutamanya kita ada kita ada lebih 5,000 pengusaha-pengusaha taska, pengusaha taska yang sebenarnya terjejas waktu PKP ni. Ialah bila ramai yang ibu bapa yang tidak bekerja, maka anak-anak pun tinggal di rumah, tidak dihantar di taska dan sebagainya. Jadi operasi taska tu agak terjejas dalam tempoh PKP ini, dan untuk mereka memulakan balik operasi ini sudah pasti beberapa SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Wanita ini, yang mereka kena ikut SOP tersebut. Dan ibu bapa yang ada juga yang tidak membayar yuran di taska dan sebagainya. Yang ini kita bagi bantuan grant one off up to RM5,000 untuk taska di institusi dan juga di tempat kerja, dan taska di rumah pun kita bantu juga. Yang ini kita bagi RM1,500, ya. Yang keduanya kita juga memberi bantuan juga sebanyak RM300 kepada golongan ibu tunggal. Begitu juga dengan golongan OKU, ya, pun ada RM300, ya, kepada golongan OKU yang berdaftar dengan JKM, dan juga mereka yang mungkin yang sebelum ini belum berdaftar tapi memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Untuk ibu bapa yang menghantar anak ke taska ada pelepasan cukai. Kalau sebelum ini RM2,000, sekarang dah dinaikkan kepada RM3,000. Jadi ini membantu menjimatkan kewangan, kepada ibu bapa lah. Itu juga bantuan yang kita berikan kepada pihak NGO dan juga sukarelawan. Kita ada home help yang kita bagikan allowance sebanyak RM200, RM300 juga, RM300 juga kepada mereka, yang mereka ini juga membantu untuk kita menyampaikan maklumat, dan juga mereka ni yang pergi ke rumah untuk melihat juga sendiri keadaan ada warga mas. Kita tahu kadang-kadang ada warga mas ni dia tak ada saudara mara. Okey, kita anggarkan sekarang ni yang berdaftar dengan pihak kementerian ada 5,700, ya. Tapi kita anggarkan mungkin ada di antara mereka ni ada juga yang dalam proses pendaftaran dengan pihak JKM. So kita anggarkan lebih kurang dalam 7,000 pengusaha taska yang akan mendapat manfaat ni. Jadi kalau 7,000 satu taska tu lebih kurang dalam 30 orang, jadi 210,000 akan memberi manfaat kepada 2,100,000 kanak-kanak. Kalau kira ibu bapa 420,000 ibu bapa yang akan juga manfaat apabila taska dan dibuka, dan mereka boleh menghantar anak-anak ni di taska. Ya, di bawah penjana juga kita ada juga insentif yang diberikan untuk pengasuh-pengasuh ini.
mengikuti kursus pendidikan awal kanak-kanak, ya, yang mana kita berikan insentif up to RM900, kerana masih ada lagi di antara mereka ini yang belum lagi mendapat sijil satu. Itu di kalangan pengasuh-pengasuh yang sedia ada. Yang kedua, kita buka juga peluang ini kepada rakyat Malaysia yang lain yang berminat untuk menjadi pengasuh. Jadi bila mereka dah mengikuti kursus ini, dia dah akan dapat sijil dan mereka boleh menjadi pengasuh yang berdaftar, dan mereka boleh melayakkan untuk bekerja ataupun nak membuka taska dan sebagainya. Jadi bukan saja kita buka kepada mereka yang sedia ada sekarang, tapi kita juga buka kepada peluang pekerjaan baru, kerana kita tahu seperti statistik yang telah diumumkan, sehingga April ni lebih 780,000 orang yang kehilangan pekerjaan ataupun tak ada pekerjaan. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya inisiatif ini, dia dapat memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Kita memang kita sedia maklum, yang pertama kursus ini juga dijalankan lebih banyak secara online, ya. Dia ada online dan juga untuk akhir tu nanti ada sedikit beberapa praktikal yang kena mereka buat. Kalau tidak, dulu mereka harus datang dan dijalankan kursus secara macam biasalah. Tapi sekarang ini secara online, dan juga dari segi silibus dia pun ada pengubahsuaian supaya ianya juga mematuhi norma-norma baru, ya. Jadi ada beberapa perkara yang telah kita lihat berdasarkan daripada pengalaman dalam tempoh 3 bulan ini, dan juga mengikuti SOP-SOP yang ada, supaya silibus ini ditambah apabila mereka mengikuti kursus pendidikan awal kanak-kanak ini. Buat masa ini, bila kita nak sebut ini, dia kalau di pihak kerajaan kita nak kena bincang dulu, tapi buat masa sekarang ianya telah pun dipraktikkan, dipraktikkan. Kita nampak maksudnya pekerjaan di rumah itu juga boleh dijalankan. Namun untuk kita terus melaksanakan, saya rasa ini perlu diadakan perbincangan di antara pihak yang perlu dibincang dengan lebih lanjut lagi. Dia ada yang perlu, yang boleh dibuat di rumah, tapi perlu juga yang kita turun di lapangan. Kerana di kementerian ini, kita warga kementerian tak ramai. Ada kurang daripada 9,000 orang, menjaga wanita, keluarga dan masyarakat. Jadi yang turun di lapangan ni lebih kurang dalam 5,000 orang, terutama ni daripada warga JKM, yang perlukan juga face to face, perlukan juga bila kita punya penerima bantuan ni kadang-kadang jauh sampai ke pendalaman, kadang-kadang mereka pun ada akses kepada limitation akses kepada internet dan sebagainya. So ini juga tugas kita, maksudnya apa yang perlu kita laksanakan akan kita terus laksanakan. Namun saya mengambil pandangan bahawa apa yang telah dipraktiskan semasa PKP ini satu benda yang positif, ya. Sebab kita lihat dalam kita nak membangunkan komuniti ini atau masyarakat, dia adalah tanggungjawab bersama. Dia bukan hanya terletak di bahu kerajaan, tapi untuk kita bangunkan ini juga, kita perlukan juga kolaborasi dan juga sumbangan daripada pihak GLC terutamanya, untuk sama-sama membantu komuniti ini. Mereka banyak perlukan bimbingan, motivasi, ataupun perlukan bantuan bagaimana untuk memulakan balik semula perniagaan mereka, ataupun nak memulakan balik untuk mencari peluang pekerjaan baru dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, setakat ini saya melihat kejayaan Malaysia dalam memerangi COVID-19 ini adalah satu di tahap yang boleh kita banggakan. Ini pengiktirafan bukan saja di negara kita, tapi juga diiktiraf oleh negara-negara luar bagaimana Malaysia membendung COVID-19 ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat satu keputusan yang tepat, ya, dan tegas, satu keputusan yang besar apabila mengumumkan PKP pada 18 Mac awal tu. Jadi daripada awal kita dah cuba membendung, dan kalau kita lihat kita punya kes-kes baru pun sekarang dah single digit jika kita bandingkan dengan negara luar. Kalau kita tengok kan peningkatan COVID-19 ini di negara-negara luar untuk bulan 5 dan 6 ni hampir 180,000 kes sehari.
Kalau dibandingkan earlier sebelum tu 100,000 kes sehari untuk keseluruhan. Jadi untuk negara-negara lain untuk menyelesaikan dalam masa dekat tu kita nampak masih jauh lagi berbanding dengan Malaysia. Tapi kita sebagai rakyat di Malaysia ini jangan ambil leka. Kena terus mengikuti SOP-SOP yang telah ditetapkan. Maksudnya kita juga kena buat langkah berjaga-jaga supaya kita tak nak dia menular kembali di negara kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, saya sebenarnya nak ucap ribuan terima kasih. Saya rasa macam bangga juga. Saya tak sangka rakyat Malaysia boleh mengikuti begitu disiplin sekali. Bila kata stay at home, semua orang stay at home. Bila perniagaan dah dibuka pun, kalau tengok masih ramai lagi yang belum lagi begitu aktif keluar. Kalau nak keluar pun sekarang ni tahu nak beli apa terus pergi tuju pada tempat yang seterusnya. Jadi untuk keselamatan maksudnya kita perlu untuk merancangkan balik semula ekonomi, tapi harus mengikuti kehidupan seperti norma-norma baru.